الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Yang berbahagia di jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam kuliah mingguan kita, yang mana kita membaca kitab Riyadhus Salihin, suatu kitab yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah. Dan dalam kitab ini kita memilih untuk membaca juzuk yang kedua yang bermula daripada bab salam baru ni, dan sekarang ni kita masuk bab pengurusan jenazah. Dan minggu lepas kita masuk tajuk bab tentang doa yang dibaca ketika solat jenazah. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung hadis-hadis yang kita baca pada minggu yang lalu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Rawahu Abu Dawud. Hadis yang ketiga dalam bab ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya sami'tu Rasulullah, dia kata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya hadis ni Abu Hurairah dengar sendiri daripada Nabi. Dan sebagaimana yang kita maklumkan sebelum ni, Abu Hurairah ni sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tetapi orang pelik, sebab apa? 3 tahun dia sempat dengan Nabi, tetapi dia lah hak paling banyak meriwayatkan hadis. Patutnya kan, macam Abu Bakar As-Siddiq, kira orang pertama lah masuk Islam, kira dia dengan Nabi itu 23 tahun. Tetapi hadis yang direkodkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tak sampai 1000. Tiba-tiba mai ke Abu Hurairah 4,000 lebih, hampir 5,000 kan. Jadi banyak hadis yang direkodkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ialah dalam bentuk bukan beliau dengar sendiri daripada Nabi, tetapi dia dengar, dia ambil daripada sahabat yang lain dan dia catat. Jadi hak mana yang catat itulah yang kekal. Hak mana yang dengar mulut ni kadang-kadang balik lupa lah kan. Jadi Abu Hurairah ni terkenal salah seorang sahabat yang bila dengar Nabi sabda, dengar sahabat-sahabat cerita hak Nabi sabda, dia catat. Sebab tu dah dia antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ni, antara hadis yang dia dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallaitum 'alal mayyit, apabila kamu salat ke atas mayat. Mayyit kan, sebutnya mayat lah, maitun asalnya, maitun ataupun mayyit. Mai kat kita jadi mayat kan, jadi mayat. Kalau kata hampir tepat ni mayatnya, ya sebut ya mayat kan. Maitun, tapi susah sebab dah eja MAYAT, mayat, tapi sebut mayat kan, susah nak sebut mayat kan. Okey, fa akhlisu lahu du'a, maka hendaklah kamu ikhlas dalam doa.
Apa kaitan hadis ini dibawa oleh Al-Imam Nawawi ketika membahaskan doa-doa yang dibaca oleh Nabi ketika salat jenazah? Minggu lepas kita baca hadis yang mana hadis pada Abi Abdurrahman Auf bin Malik, doa yang selalu kita baca ketika salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampailah habis. Begitu juga Allahumma ighfir laha jika jenazah perempuan, dan jika jenazah tu ramai, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Berbeza pada dhamir ataupun kita sebut kata ganti nama yang ketiga. Nya tu merujuk kepada seorang lelaki. Nya merujuk kepada seorang perempuan. Hu dengan ha. Kalau dua orang, huma. Kan? Biasanya dua orang pun kita guna hum jugalah. Kau tidak belik lidah nak sebut. Allahumma fir lahum jadi Allahumma fir lahuma warhamhuma. Kan saya taklah berbelik sangat, tapi bagi hak siapa kurang menggunakan bahasa Arab, dia jadi belik sikit kan. Okey, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sebahagian solat jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Jadi dalam hadis ni seolah-olah Nabi rangkumkan semua. Solat tu bukan atas jenazah saja. Bukan untuknya jenazah kat depan ni. Tetapi Nabi rangkumkan, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allah kata pada Nabi kata, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan dosa untuk kami yang hidup lagi ni. Wa mayyitina, untuk mayat-mayat kami. Wa saghirina, ampunkan dosa budak-budak hak dalam kalangan kami. Wa kabirina, ampunkan dosa orang tua dalam kalangan kami. Wa zakarina, ampunkan dosa hak yang lelaki dalam kalangan kami. Wa unsana, begitu juga yang perempuan. Wa syahidina, yang hadir dalam solat jenazah ni ya Allah. Wa ghaibina, dan hak tak main solat jenazah pun. Maksudnya 8 golongan yang kita mohon pengampunan daripada Allah seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Minggu lepas saya dah kata dah, minggu ni saya nak dengar seorang-seorang hafal dak seminggu ni. Kan? Hafal dak? Kan? Tak tahulah, takut saya seorang je hafal. Kan? Maksudnya kita pelbagaikan doa kita. Maksudnya ni doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan bayangkan, kalau kita tak amal doa ni seolah-olah dalam hadis seolah dia akan diabaikan dalam masyarakat. Dia akan luput dalam masyarakat, dia akan dilupakan. Banyak sunnah-sunnah yang dilupakan dalam masyarakat. Kan? Saya mai perlih dulu antara benda yang beberapa tempat yang kita perbetulkan. Ada sebahagian masjid bila solat maghrib dia tak buat qabliyah maghrib. Bila azan terus qomat, kita buat teguran. Kan? Nampak masjid macam pejuang sunnah dah. Kan? Tetapi dia meninggalkan sunnah qabliyah maghrib yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kita nak perbetulkan juga, kadang sebahagian masjid pagi Jumaat patut adalah sejadah dengan insan. Kalau tak boleh nak baca panjang pun 5 muka surat, sejadah pun tak apalah. Kan, sejadah tak apalah, buatlah dalam buat setengah-setengah. Kita tak mau. Nanti seolah-olah masyarakat asal dalam hadis riwayat Al-Bukhari ada pasal Nabi solat subuh pagi Jumaat ada sejadah dengan insan. Tapi sebagai masjid tak ada. Sebab apa? Atas alasan sebab Nabi tak buat setiap minggu. Memanglah Nabi tak buat setiap minggu. Masalahnya, hak tak buat setiap minggu, tu last sekali tak buat terus. Masjid kita buat tak? Ada. Ni kena habaq kat imam kita ni. Kan? Ni nak habaq kat imam kan nak kena bagi arahan terus. Arahan terus. Kan? Maksudnya, ni antara sunnah-sunnah yang dilupakan.
Saya sembahyang subuh dekat Perlis ni hari Jumaat banyak tak ada. Tapi bila kita pergi kat luar, Kedah ke, Penang ke, KL ke, sampai setiap minggu, sampai tak selang langsung pula. Sampai ke setengah orang kata, ada setengah tu saya ingat pagi Jumaat masa saya kecil-kecil dulu, mak ajak dan mak kata, "Sirat bangun. Jom kita pergi solat sujud sejadah." Solat sujud sejadah. Rupanya solat subuh pagi Jumaat tu terkenal dengan solat sujud sejadah. Kita pun bila niat sahaja aku solat subuh, sahaja aku solat sujud sejadah 2 rakaat kerana Allah Taala. Kita pun niat solat sujud sejadah sebab tak pernah tahu kata solat subuh tu dia ada. Lepas tu bila semayang pula dari bila sampai dekat ayat 15 surah sejadah tu terus turun sujud. Rupanya ramai juga orang kita tak didedahkan. Saya bila bawa jemaah umrah masa saya dekat Madinah dulu, kita tengok ramai ke jemaah Malaysia bila imam Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram tu sujud sejadah pada rakaat pertama, tengok ramai ke jemaah Malaysia maksudnya dia buat tak tahu. Aku nak sujud kan, satgi batal pula. Tak sujud satgi batal juga. Kan jadi nampak pakat kekok. Dan pernah saya jaga jemaah haji tahun 2002. Minggu pertama jemaah datang tu heboh kat hotel. Ada jemaah dia kata, "Ustaz, pagi ni kami solat subuh 3 rakaat." Depa duk ingat ustaz tak pergi mayang kat masjid jugalah. Kan kita tak apa yang 3 rakaat. Dia kata mula-mula sembahyang sujud saja. Lepas tu imam diri terus. Ada juga hak tak biasa. Kan? Maksudnya kita tak mau benda ini berlaku dalam perlis kita. Dalam keadaan kita nak perjuangkan sunnah yang kadang-kadang orang lain tak tahu, tiba-tiba sunnah yang orang lain tahu ditinggalkan ataupun diabaikan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Jadi doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW ketika solat jenazah, yang mana solat jenazah ni umumnya 4 kali takbir, walaupun kita sebut ada hadis yang membicarakan takbir solat jenazah pada zaman Nabi ada beberapa kaifiat. Tetapi yang banyaknya 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doa, takbir yang keempat bagi salam. Cuma takbir yang keempat tu sebelum bagi salam tu ada persisihan dalam kalangan ulama. Ada hadis yang zahirnya lepas takbir yang keempat terus bagi salam, dan ada hadis seolah-olah selepas takbir yang keempat Nabi baca doa yang pendek. Kan? Sebab Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sebagai ulama anggap doa itu selepas takbir yang keempat. Tetapi doa tu hadis yang kita baca minggu lepas, hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, rupa-rupanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu, Nabi baca selepas takbir yang ketiga. Jadi bolehlah nak baca takbir yang keempat, sebab takbir yang keempat pun selepas tu pun dia anggap doa sebelum kita memberi salam. Okey. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni Nabi kata bila kamu solat jenazah, bila doa ikhlaskan diri kamu untuk berdoa. Kan? Maksudnya setakat baca doa tanpa kita jaga keikhlasan kita, doa tu tak sampai. Kan? Sebab itulah kita sebut bagaimana sebahagian tempat yang mengamalkan adat sedekah duit selepas solat jenazah. Asalnya mungkin niat sedekah, macam saya cerita minggu lepas lah. Asalnya kampung saya dulu pondok. Kan pondok, tujuan orang yang solat jenazah ni dia nak sedekah lah kat budak-budak pondok. Kan pergi mengaji, sagi zuhur, sagi solat jenazah, panggil budak pondok, bila budak pondok mai student-student dia bagi seorang 5 kupang masa tu. Tapi lama kelamaan bagi dekat semua orang. Kan bagi kat semua orang. Bila bagi kat semua orang, orang hak selepas tu dia jadi macam tak tergamak.
hak mati kemarin bagi mai 100 orang semua dapat belaka. Kan? Mungkin hak mai dia kata, oh tak cia aku mai solat jenazah, budak pondok je dapat, aku patut dapat juga. Kan? Last kali bila dah jadi adat, dia akan membebankan sebahagian orang yang tak mampu dalam masyarakat kita. Last kali duit hak dia bagi pun tak ikhlas, orang hak sembahyang baca doa tu pun kemungkinan tak ikhlas. Dia ikhlas masa solat, tetapi lepas selesai solat, orang hak tak mampu tu dia setakat mampu bagi RM2 je. Orang hak solat jenazah ni biasa dapat RM5. Lepas dia solat, tengok-tengok buka-buka sampul, kok-kok lah lepas duit minyak motor orang ni. Kan? Tengok-tengok, Allah Akbar, 2 keping jadi RM1. Lepas tu dia kata apa? Ish, kedekut juga no. Kan? Kedekut juga no hak sedekah duit. Lah dia jadi tak ikhlas doa yang dia baca. Tuan-tuan, kita jangan sangka hak kita sedekah 10 tolpah, pahala tu dah selamat, dah tertulis dalam kitab catatan kita. 10 tolpah kita sedekah, hari ni kita ungkit, pahala tu batal terus. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan kamu ungkit, dengan kamu mencela. Ungkit habis, termasuklah orang yang dapat RM2, dia kata, RM2, patut sekurang-kurangnya bagilah RM4, satu takbir RM1, 4 kali takbir RM4. Kan? Setan dia akan, dia masuklah ruang macam mana pun dia akan bagi kita ungkit. Mungkin ketika kita takbir, kita doa tu Allahumma fillahu warham, memang kita ikhlas, tapi setan akan cucuk kita. Kan? Setan akan cucuk kita. Kan? Samalah kan, kita kata dalam isu yang lain pun macam kita kata macam upah baca Quran. Nak baca Quran macam saya sebut baru ni. Kan? Kebanyakan ulama termasuklah mazhab Hambali menyatakan sampai orang baca Quran sedekah pahala kat si mati. Kan? Baca di situ baca dengan ikhlas. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat sekarang ni, orang tak akan baca saja-saja untuk sedekah pahala. Orang hak baca ni biasanya dah dibayar juzuk RM10, juzuk RM20, hak kaya sikit juzuk RM50. Kan? Orang yang baca, kan, bila dia baca selesai 5 juzuk, kalau sejuzuk RM10 patut 50. Habis 5 juzuk, kan, tak dan habis juzuk 50, sampai Lantanalul Birra juzuk yang keempat, dia pun tergerak nak tengok dalam sampul dah berapa. Kan? Buka-buka sampul, ada RM30 je, janji RM50. Takut broker makan RM20. Bak duit ni jangan main-main. Broker makan tengah. Contoh, saya ambil contoh, orang buat korban kat Mekah, dia ambil RM400. Tuan-tuan, saya yang duduk kat sana, satu kandang kambing tu, modal seekor kambing 10 tolpah baru $220. Masa tu saya ambil daripada jemaah, kita ambil harga sama macam tabung haji lah, $300.5. Kan? Bila dapat $300.5, bila pergi kat kawan, berapa ni aku nak kena bayar? Kira-kira semua dalam lebih kurang 500 ekor jemaah bagi untuk buat korban. Dan sebab masa tu tabung haji dah tutup dah, ambil harga sama tabung haji. Dia kata hamai kat aku 220 dah. Rupanya kawan hak ambil 220 ni, dia dapat dari kandang 180 seekor kambing. Dia makan 40 dah untuk pengurusan. Kita hak makan pengurusan yang kedua, 350 tolak 220, 130. Lah ni ambil 400.5. Dan minta maaf lah siapa yang buat bisnes kat sini, bukan nak cerita rahsia, tapi nak ceritanya kita banyak terkenal lah. Saya nak cerita sini, orang hak makan tengah ni, benda korban ni benda ibadat, bukan benda-benda yang kita boleh makan duit tanpa akad macam tu.
Kan? Itu tak kira upah haji lagi. Kan? Tuan-tuan pun bayangkan, semua masjid dalam Perlis ni saya tak larat nak berletiak dah. Habaq dalam guru imam minta mana-mana banner, mana-mana poster upah haji minta cabut bang daripada masjid. Cabut hari ni, esok orang main bola lain pula. Nampak laku tak? Laku lah tu. Kan? Siapa tak mau? Orang hak duit banyak, duit puluh ribu dalam bank, dia kata tak apalah ustaz. Saya kalau saya pergi buat haji sekarang ni, tabung haji ambil 10,000. Kalau package paling murah pun 27,000. Kan? 27,000. Jadi ustaz, saya tunggu saya matilah. Saya tengok nu hak upah haji 1,500 kan? 1,000 jimat banyak tu. Kan? Jimat banyak tu. Kan? 1,500. Tuan-tuan tahu pengurusan ni macam mana. 1,500 orang hak ambil ni, kalau orang boleh bersaing satu Perlis, satu Malaysia, pakat buh semua upah haji, mesti ada sebab. Sebab apa orang pulun sangat? Kan? Satu, sebab ramai orang kita duit ada tak pergi buat haji, tetapi dia suka pergi cari hak upah haji ni, dan hak upah haji ni pun makan tengah. Macam mana dia makan tengah? 1,500 dia dapat, 500 bahasa kasar sikit dia bedai kat dia lah. Kan? Kalau kata bahasa lembut, dia ambil kat dia. Kan? Kalau bedai sedap sikit guna. Kan? Dia bedai 500, dia bagi dekat kawan dekat Mekah. Orang Malaysia yang duduk kat Mekah, orang petani yang duduk dekat Mekah, depa pula takkan buat punya upah haji hak 1,000 ni. Orang Mekah dia ambil dengan tabung haji dapat 2,000 lebih. Mana mungkin dia pun nak ambil 1,000 ya? Kan? Duit tak kena, hang pakai serban kan, pakai kepiah. Kan? Jadi 1,000 yang dia dapat, 800 dia bagilah mana-mana orang hak pekerja, hak dari Indonesia, dari Bangladesh, dari Nepal yang kerja dekat Mekah. Kadang-kadang tanpa dia siasat, hak pekerja ni pernah buat haji ke belum? Kalau dia belum buat haji, mana boleh dia buat haji untuk orang? Tengok benda yang berlaku. Benda yang berlaku. Kan? Jadi benda yang macam ni kita tak maulah berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat kita banyak terkena bab duit ni sebab atas nama agama. Atas nama agama. Dulu kita dah sebut pasal kismis RM1 tu dalam kotak tu. Dia pergi buat hadis palsu dalam tu. Siapa makan kismis 7 biji satu pagi, maka Nabi bersabda dia akan cerdik pun semua. Kita takut hak toki kismis tu tak cerdik mana pun. Kan? Jadi tuan-tuan bayangkan orang nak meniga-meniga lah kotak kismis. Tapi bila dia buh 7 biji atas sabda Nabi, betul kan Nabi sabda? Tengok, orang guna agama. Jadi tuan-tuan pada rahmati Allah sekalian, tapi untuk kita lah. Saya baru ni pergi solat jenazah minggu lepas dekat Kuala Nerang. Memang lepas solat dia suruh duit pun saya tak ambil lah. Tapi saya tengok ramai dah kesedaran dalam masyarakat, ramai yang ambil duit yang kita yakin dia. Sebab orang hak yang mak dia meninggal tu, dia bekas YB Kuala Nerang lah, orang kaya lah. Kan? Lepas tu dia bagi duit semua, ramai orang main solat ni. Tapi ramai juga yang ambil duit sedekah solat jenazah tu, dia masuk dalam tabung masjid. Hak tu saya pujilah. Tak apa ambil, tak apa ambil, kan? Tapi masuk dalam tabung masjid. Ataupun tak payah ambil, kira nak sedekah semula kepada si mati. Tak apalah hak kaya. Kan? Ni masalahnya. Dulu kita duk kata kawan-kawan kita kalau kata Cina, bila depa nak mati risau dah, nak kena beli kerana sampai 10,000. Kerana sampai 15,000. Pengurusan jenazah depa, pengurusan mayat depa memang makan sampai 20,000. Kan saya baru ni pada ada kawan Cina buat apa dia? Pada Thai shilling pada. Hak shilling pada hak yang kapok tu panggil apa? Sili kapok tu. Kan. Tanya dia kata awak you nak balik kan? Dia kata tu dah. Tuk sakit. Kata tu lah ustaz. Kami susah hati ni tuk nak mati. Kata sebab apa? Ni nak beli keranda saja 15,000.
Saya fikir, oh, depa kanda 10-15 ribu nah. Rupanya kita sekarang ni pun dah jadi kanda juga kita pun. Kan? Rupanya adat kanda kita. Dulu orang tua kita mana guna kanda pun. Last kali orang buat bisnes dengan kanda. Kan? Asalnya orang mati kita dulu buat lahat dia. Buat lahat, lepas tu guna model papan sekeping je. Kan? Tuan-tuan pun membayangkan. Saya sebut ni simple je. Saya nak kata di sini. 300 yang kita bayang untuk keranda. Bayangkan 300 itu. Kita bagi ke Majlis Agama Islam Perlis atas nama wakaf tunai. Duit tu kekal pahala kepada si mati. 300 yang kita keluarkan modal untuk keranda. Keranda lama mana sangat. Nanti hancur. Bahkan sebahagian orang sebut je nak. Keranda yang kain buh kat bawah tu. Berapa hari sangat tahan. Nanti bila dia jatuh, jenazah akan pusing kot mana? Kalau nak ambil kira situ lah. Kan, kalau nak ambil kira di situ lah. Walaupun tak apalah, jenazah tak bersalah lah. Tapi kita ni, kan, saya tengok banyak jenazah, memang dia buh kat kanda tu, kat bawah tu, dia buh kain je. Kain tu lama mana sangat. Itu belum lagi kita baca hadis berkaitan urusan jenazah. Kan? Nabi kata, iza kaffana ahadukum, bila kamu nak kafan, cari kain yang biasa-biasa. Fa innahu yaslubu sari'an, sebab kain kafan kalau beli mahal sangat, dia akan rosak cepat. Punya Nabi suruh jimat perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kan? Jadi ada benda yang kadang-kadang kita kena selidik balik dalam masyarakat. Benda dah jadi adat, kadang-kadang adat orang lain jadi dah amalan kita sekarang ni, dan orang menganggap benda tu agama. Contohnya keranda, contohnya jurus ayak bunga di atas kubur lah. Itu belum lagi kita kira baca pada hadis riwayat Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabr. Nabi larang dibuat binaan atas kubur. Kan, binaan atas kubur. Tak apalah hak seberang jalan kita ni ada kubur, memang hak orang tua dulu ada yang terbuat lah, kita kata bukan hak mati tu buat, orang hak hidup lah. Tak apalah hak lepas-lepas lah. Ni hak sekarang ni. Sebab tu dah saya sebut minggu lalu, kita wasiatlah kepada anak kita. Kita wasiat kepada anak-anak kita, bila kita mati nanti, ayah mati nanti, hampa buat lahat kat ayah. Modal papan sekeping je. Mungkin anak kata, kalau tanah pasiak nanti roboh nanti, tak apa, buat lubang dekat tengah tu, dia punya syaqaq. Saya sebut minggu lepas. Bukan lahat-lahat tu. Lahat ni hak bahagian tepi. Ada tanah sebahagian tempat, bila buat lahat, dia akan roboh. Kan, dia akan roboh. Boleh buat tengah-tengah tu, dia punya syaqaq. Boleh letak jenazah tengah-tengah tu. Lepas tu ke atas tu papan sekeping sahaja. Kan? Jadi tuan-tuan pada rahmati Allah sekalian. Okey, hadis yang keempat dalam bab ni. Wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati 'alal janazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa 'alaniyatiha. Ji'na syufa'a lahu faghfir lahu. Rawahu Abu Dawud. Ni contoh doa yang ketiga yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ni wa anhu, maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi salati al janazah, dalam salat ke atas jenazah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca doa ni. Apa doa Nabi? Nabi baca, Allahumma anta rabbuha. Ya Allah, engkaulah Tuhan dia, kan, Tuhannya. Wa anta khalaqtaha, dan engkaulah yang menciptanya. Hadis ni sebab menggunakan perkataan ha, sebab jenazah itu jenazah perempuan. Sebab riwayat yang sebelum ni semua hu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, sebab jenazah tu dia lelaki. Hak ni jenazah perempuan. Nabi sembahyang solat jenazah perempuan ni, Nabi baca Allahumma anta rabbuha wa khalaqtaha, ya Allah engkaulah Tuhan kepada jenazah ni, jenazah perempuan ni. Wa anta khalaqtaha, engkaulah yang menciptanya.
Wa anta hadaitaha lil Islam, ya Allah engkau telah memberi hidayah kepada perempuan ni untuk Islam. Wa anta qabadta ruhaha, dan engkau telah cabut ruh dia. Wa anta a'lamu bisirriha, ya Allah engkaulah Tuhan yang maha mengetahui apa rahsia dia. Wa alaniyatiha, dan apa yang dia zahirkan yang kami boleh nampak. Perempuan ni kaki solat, perempuan ni jenis puasa cukup, zakat okey semua. Engkau maha mengetahui. Sama ada yang zahir, sama ada yang rahsia, Allah maha mengetahui. Ji'na syufa'a'ulah, dan kami datang ni ya Allah, solat jenazah ramai-ramai ni, kami baca doa ni. Syufa'a, mudah-mudahan kami memberi pertolongan, dapat memberi pertolongan kepada jenazah ni. Faghfir lahu, dan ampunkan dosa dia. Kan? Seolah-olah doa ni banyak puji Tuhan. Kan? Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta a'lamu bisirriha wa ala. Doa puji Tuhan. Kan? Banyak doa-doa kita ni tuan-tuan sekalian. Kadang kita puji ya, kadang kita tak minta pun. Contohnya, orang yang hidup dia sentiasa berdoa. Masa dia dengan doa. Setengah orang masa dia habis dengan baca Quran je. Kadang-kadang baca Quran tak ada nak doa. Mungkin orang hak berdoa dengan orang hak baca Quran dapat di sisi Tuhan sama je. Sebab apa? Satu, dia tackle Tuhan dengan baca Quran. Hak mana yang dia berhasrat, hak mana yang dia nak, dia tak minta secara zahir. Tuhan maha mengetahui. Kita puji Tuhan tuan-tuan sekalian. Kadang kita tak minta pun, Tuhan maha mengetahui apa hasrat kita. Bila kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Tuhan dia dengar kita puji dua kalimah yang habibatani khafifatani 'indal lisan saqilatan fi, dua kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang Tuhan suka, Nabi kata. Dua kalimah yang ringan dekat lidah bila kita sebut dan berat di timbangan Allah. Bila Allah dengar kita puji dia, dia seronok kat kita. Dia suka kat kita. Dia tahu kita nak apa sebenarnya. Kita tak minta pun. Sebab masa kita minta tu adalah benda-benda yang kadang-kadang aku nak minta apa. Kan? Kita pun sambil kita nak minta, kita tak minta ya Allah ampunkan doa, kita minta secara zahir ni. Setengah orang tak minta pun. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan dia berzikir itu, Tuhan dah tahu apa yang dia nak. Tuan-tuan, doa banyak Nabi baca dalam solat lebih daripada luar solat. Dalam solat duduk antara dua sujud doa. Ketika sujud pun Nabi kata fa'aksiru minad doa, banyakkan baca doa. Sebelum bagi salam Nabi berdoa. Bila himpun semua doa dalam solat dengan doa selepas solat, hak lepas solat tak banyak pun. Tetapi sunnah doa lepas solat juga. Jangan kita kata tak sunnah doa lepas solat. Kadang-kadang sebahagian orang kita ni lepas solat tu terus bangun terus. Kan? Sebab apa tak duduk solat dulu? Dia kata itulah ustaz, imam zikir pun kami tak dengar, kami balik terus ya. Ya Allah, imam zikir untuk dia, kita zikir untuk kita. Pahala masing-masing lah. Kan? Tengok ustaz imam doa, dah imam doa cuma tak dengar ada doa. Kan? Kita boleh berdoa, kita boleh angkat tangan doa. Yang jadi masalah, satu, dia mengkritik. Dia kata apa ni cara baca seorang-seorang belaka ni, tak betul. Tak, kita kata zaman Nabi ada Nabi baca kuat dan ada Nabi baca slow. Kan? Cuma hak kuat tu Imam Syafi'i kata pada awal Nabi nak ajak zikir-zikir ni, kalau Nabi baca slow, sahabat-sahabat nak tahu macam mana? Kan? Maksudnya orang nak tahan slow pun kena tahu juga jemaah semua pandai ke?
Sekali-sekala bunyilah sikit. Kan ni sampai macam seolah-olah lepas solat tu terus angkat mic. Tak boleh, tak sunnah kalau dengar bunyi dekat speaker. Tak. Dalam kalangan jemaah ada budak-budak. Dia pun nak tahu juga lepas solat ni Allahumma antas salam hak betulnya macam mana. Kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang yuhyi wa yumit tu biasanya Nabi baca masa mana? Yang tak ada yuhyi wa yumit biasanya Nabi baca masa mana? Kan? Kalau kita tak baca kuat, macam mana sunnah ni masyarakat akan tahu? Kan? Jadi perlu juga sekali-sekala. Kan saya tengok ada Ustaz Kadir, Ustaz Muhammad Abdul Kadir, Jabatan Mufti. Masjid Kubang Gajah, dia kata, masjid lepas solat subuh, kadang-kadang ana buat baca kuat sekali-sekala nak bagi jemaah dengar. Dan kita ada pun frame yang Jabatan Mufti ni ada zikir, tapi tak ada. Kok lah nak buat praktikal sekali-sekala. Biar jemaah tahu hak mana yang sunnah, hak mana yang kadang-kadang kita buat ikut adat, kita tak tahu sumber tu mai mana. Kan? Jadi tuan-tuan pada rahmati Allah sekalian. Jadi doa ni, bagaimana kita tengok semua puji Tuhan. Jina syufa'a'u lahu, ya Allah kami mai solat ni, kami doa ni, kami nak kami jadi syafaat kepada si mati ni. Sebab bila dia mati, dia tak boleh buat apa dah. Kami nak bantu dia, ya Allah. Faghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa dia. Hujung baru doa. Hujung baru doa. Hadis ini direkodkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Okey, hadis yang kelima. Wa an Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimina fasami'tuhu yaqul Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabri wa azabihi wa anta ahlul wafa'i wal hamd Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang bersih keempat pula. Kan yang pertama tadi Allah maghfir lahu, yang kedua hak tadi kita sebut Allah maghfir li hayyina wa mayyitina. Hak tasab pula versi yang ketiga Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtani, yang ketiga. Ni yang keempat. Kan? Ni yang keempat. Yang keempat ini diceritakan oleh Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu. Dia kata pada suatu hari Rasulullah solat bersama dengan kami ke atas jenazah seorang sahabat, seorang lelaki yang Wasilah tak letak nama dia kat sini. Minal muslimin, daripada orang Islam lah. Kalau jenazah bukan Islam, Nabi tak solat lah. Fasami'tuhu yaqul, kami dengar Nabi baca doa dalam solat jenazah tu. Maksudnya Nabi baca kuat lah. Masa tu bukan ada mikrofon bah. Kan? Maksudnya ada ketika Nabi kuatkan. Kalau kata contohlah kita tak ada nak main masjid untuk solat, kita solat kat rumah. Lepas solat kita nak baca kuat, bacalah. Kan zikir bagi kuat, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalal, supaya anak belajar. Kan? Ni doa solat jenazah ni Nabi baca kuat. Kan? Cuma hak yang duk tahan kuat tu kena ingat juga. Nabi dalam hayat baginda ajak awal itu kuat, lepas tu Nabi baca slow lah, seolah-olah sahabat berdikari masing-masing lah. Jadi dalam hadis ni apa doa Nabi yang Wasilah dengar? Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatika. Allahumma ni tuan-tuan sekalian, kalau terjemah bahasa kita maksud ya Allah. Allahumma ni maksud ya Allah. Inna fulan ibna fulan, ya Allah sesungguhnya fulan ini bin fulan. Nabi tak kata binti ya, Nabi kata bin. Orang Melayu pi ubah jadi binti. Kan? Orang Melayu kita ni antara adat yang berbeza dengan sunnah ni, apabila bila sebut orang mati dia akan binti kepada mak, akan bin kepada mak. Kalau kata perempuan bintilah, kalau lelaki bin lah kepada mak.
Fulan yang kedua di sini ayah, bukan mak. Kan? Kecuali sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i kata boleh dibinkan kepada mak jika anak luar nikah. Pak tak tahu siapa. Mak tu tahulah siapa pak. Kalau tidak dia tak jadi mak lah. Tapi tak kahwin. Hak tu akan bin kepada mak lah. Sebab pak tak ada. Pak tu ada. Tapi tak diiktiraf. Sebab tak kahwin. Kan? Jadi, bagaimana doa ini mengajar kita? Orang mati bin kepada pak, bukan bin kepada mak. Hak ni kita kena perbetul. Kan? Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatika, ya Allah, fulan anak fulan ni fi zimmatika. Apa makna zimmatika? Berada dalam selianmu ya Allah, dalam tanggunganmu ya Allah. Wa habli jiwarika, dan dia ya Allah berada di bawah tali perlindunganmu. Faqihi min fitnatil qabr, ya Allah selamatkanlah dia daripada fitnah azab kubur. Kan? Dalam kubur ni dah ada dah permulaan azab tu. Kan? Mungkin setengah orang nampak macam mati mudah aja. Kan dalam TV tu daripada pejam mata, sengit sikit kira mati lah tu. Kan? Mudahnya. Kan? Dalam keadaan Aisyah tengok Rasulullah masa nak wafat tu, Rasulullah, Aisyah kata, ish, aku tengok Rasulullah nak wafat pun macam ni keadaan dia. Aku tak pelik lah kalau orang lain mati lebih dahsyat daripada ni. Kan? Dahsyat kan. Maksudnya Rasulullah masa nak wafat tu dengan berpeluh. Maksudnya Rasulullah, Allah Akbar, kira berapa kali Aisyah kata Rasulullah pingsan. Sedap balik. Kan maksudnya punya dahsyat. Patut kalau Nabi ni, Allahu Akbar, patut malaikat maut ni cabut elok-elok lah. Kan dengan lembut lah, manusia yang paling terbaik dalam kalangan manusia. Kan? Jadi doa ni, faqihi min fitnatil qabri wa azabi. Ya Allah selamatkan si mati ni daripada fitnah kubur dan azab kubur. Fitnah kubur ni dia ada dua. Satu fitnah kubur, satu lagi azab kubur. Fitnah kubur tu sesi interaksi kita dengan malaikat munkar nakir. Itu fitnah dia bagi. Sesi soal jawab kita dengan munkar nakir. Walaupun Nabi dah bagi soalan spot dekat kita, kita boleh hafal siap lah ni, tetapi tak kala kita dalam kubur, orang yang tak semayang, orang yang tak tutup aurat, orang yang tak bayar zakat, orang yang duit banyak haji tak pi. Saya kemarin cerita dalam kitab Al-Kabair, penghujung bab tu ada satu bab tu yang ulama letak hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi, ditakuti benda tu dosa besar. Ada satu bab tu, bab 23 24 saya tak ingat dah. Kata-kata Umar Al-Khattab selaku khalifah Islam yang kedua. Umar kata, aku akan suruh pegawai-pegawaiku masuk ke semua daerah wilayah Islam ni, picek siapa yang pada tak buat haji lagi, yang mana dia berkemampuan, duit ada, kemampuan ada, tetapi tak buat haji. Aku arahkan pegawaiku bayar idrib al-jizyah, minta dia bayar jizyah. Mahum muslimin, Umar kata, depa tu bukan Islam dah, depa tu bukan Islam dah. Umar marah. Kan seolah-olah orang yang ada duit tak buat haji, seolah macam Umar kata depa ni bukan Islam. Sebab tu dia suruh depa ni bayar jizyah. Jizyah ni zaman dulu suatu bayaran yang dikenakan ke atas bukan Islam. Lepas habis kuliah tiba-tiba mai seorang kak ni, kan, mai sambil teriak ni habis kuliah. Kata kak, sabar kan, sebab nak cerita dengan teriak sambil naik sama naik lah. Ustaz, jadi macam dia sedih sungguh. Kata kak, okay, sabar, atok satu-satu kan. Dia kata, ustaz, suami saya ustaz dah umur 86 ustaz, dalam bank dia ada 400,000 ustaz. Dalam bank dia ada 400,000 ustaz. Haji dia tak pernah pergi ustaz.
Tak tahulah kemampuan dia sekarang ni, dia boleh pi ataupun tak boleh pi. Ya Allah, rupanya ada lagi dalam masyarakat kita. Saya duk sangka orang kampung tak mampu je yang tak boleh buat haji sebab tak mampu. Itu pun kadang-kadang dalam semakan tabung haji, 30% jemaah haji yang pi ke Mekah asalnya tak mampu. Penoreh getah, buat bendang, orang jaga kelapa sawit, tak banyak pendapatan mereka. Tetapi mereka ni ada tekad nak pi haji. Himpun sikit-sikit, satu musim ni masuk dalam tabung haji sikit, semusim ni masuk dalam tabung haji sikit. Saya ambil contoh lah, ayah mak saya pergi Mekah umur 40. Lalah mak menakan hak kerja kerajaan, tak apalah, aib sendiri tak apa kan. Kan? Pak menakan hak cikgu, hak ustaz, hak kerja kerajaan, semua pergi pencin. Kan? Yang mak kita ni buat bendang je, banyak mana sikit je, motong getah pun terpaksa kerja tu, himpun sikit. Yang kami ni disebab mak air himpun, duk makan ikan temenung, share kerak seorang setengah. Jadi disebabkan dulu kecil-kecil makan kerak setengah, lah ni bedai 3 ekor terus. Lepas gerang. Kan? Maka temenung tu 3 ekor terus. Sebab apa? Kecil dulu share. Kan? Berebut siapa nak kepala ni. Kan? Pi haji awal. Jadi dalam kajian tabung haji, 30% jemaah haji pi semua yang asal orang kampung. Yang kadang umur 80 baru nak pi, himpun sikit. Tiba-tiba yang ada ratus ribu dalam pen tak pi buat haji. Kan? Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat. Kan? Jadi macam mana nak main keberkatan dalam hidup kita? Kan? Lala sekali, tak apalah ustaz, upah haji dah 1,500. Padahal kalau kita mati, duit dalam bank banyak, bukan kita boleh masuklah kubur pun. Ini antara fitnah dalam kubur yang kita nak kena jawab depan Munkar dan Nakir. Dan selepas sesi soal jawab dengan Munkar dan Nakir, baru main azab kubur. Dia dalam kubur, dalam doa Nabi sebut azab kubur, lepas tu baru Nabi sebut wa na'imuha. Azab kubur dan nikmat dalam kubur. Ulama hadis kata, Nabi mengisyaratkan ramai kena azab berbanding orang yang ramai dapat nikmat. Hak tu kita kena berhati-hati. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Wa anta ahlul wafa'i wal hamd. Engkaulah zat yang menepati janji dan engkaulah yang Tuhan yang terpuji. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunkan dosa dia. Mula kita puji Tuhan apa semua. Last, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunkan dosa si mati ni, warhamhu, dan berilah rahmat kepadanya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha pengampun dan Tuhan yang maha mengasihani. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, carilah doa untuk kita baca ni, kita pelbagaikan. Bila kita baca ni sebenarnya dia memberi satu hikmah kepada kita sebenarnya. Kita berdoa untuk orang, yakinlah suatu hari kita mati, orang akan doa dengan kita doa yang sama yang kita baca untuk orang yang sudah mati. Sebab itulah doa ni tak semestinya kita praktik masa nak solat jenazah. Kita bila lalu kat kuburnya baca doa ni. Kan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afim. Lalu kat kubur aja baca doa ni. Lalu kat kubur aja baca doa ni. Masukkan sekali mak ayah kita. Masukkan sekali mak ayah kita, tok wan kita, tok kita, kan, orang yang pernah berjasa kepada kita, dan masukkan sekali saya sama. Kan? Masukkan sekali saya sama. Mudah-mudahan apa yang saya ajak pada pagi ini, mudah-mudahan saya pun dapat juga keberkatan daripada doa tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Saya tengok tikak dah siap dah kat luar tu. Tu kira masa cukup. Kira masjid pun pandai dia isyarat tu, dia tikak siap, nampak semua cawan dah ada. Ada hak tunggu dah ada tu. Tengok. Kan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وتوفه من توفه الإسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.